Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi pada hari ini dalam mata pelajaran jenayat bagi pelajaran 1, iaitu kesalahan hudud, qisas dan diyat serta ta'zir. Baik, kita lihat sama-sama. Kita lihat hukuman hudud. Hudud ialah hukuman yang ditentukan oleh syarak melalui nas Al-Quran dan hadis yang tidak boleh diubah ataupun ditukar ganti. Baik, hukuman hudud ini dikenakan pada kesalahan-kesalahan yang melanggar hak Allah yang diertikan sebagai menjaga dan juga melindungi kepentingan awam. Baik, kita lihat apakah kesalahan-kesalahan yang dikenakan hukuman hudud. Baik, kesalahan-kesalahan di bawah hukuman hudud. Ada 7. Yang pertama ialah kesalahan zina. Yang kedua, al-qazaf iaitu menuduh zina. Yang ketiga, kesalahan minum arak. Yang keempat, kesalahan mencuri. Yang kelima, kesalahan merompak iaitu hirabah. Yang keenam, kesalahan murtad iaitu riddah. Dan yang ketujuh, kesalahan pemberontak iaitu al-bughah. Baik, kita lihat yang pertama, kesalahan zina. Kesalahan zina sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2 yang bermaksud perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka rotanlah tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebatan. Okey, hukumannya adalah 100 kali sebatan. Bagi hukuman yang kedua, kesalahan yang kedua iaitu menuduh zina. Menuduh zina dalam surah An-Nur ayat yang keempat yang bermaksud dan orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan. Itu bagi kesalahan menuduh zina, 80 kali sebatan. Kemudian kesalahan minum arak, hukumannya 40 kali sebatan. Mencuri, potong tangan. Kemudian merompak, hukumannya ada dalam firman Allah surah Al-Ma'idah ayat 33 yang mana yang bermaksud hanya saja balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh. Bagi orang yang membunuh, maka dibalas bunuh. Bagi orang yang membunuh dan merampas sahaja akan dipalang dan seterusnya. Di hukuman merompak, bunuh. Dibalas bunuh kalau bagi orang yang membunuh orang lain. Hukumannya ialah dibunuh. Kemudian murtad, riddah, keluar daripada agama Islam. Dan yang ketujuh, kesalahan pemberontak iaitu al-bughah yang mana dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 9, dan jika dua puak dari orang yang beriman berperang, maka damaikan antara keduanya. Jika salah satu berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga dia patuh kembali kepada Allah. Okey? Antara sedikit penerangan tentang kesalahan-kesalahan di bawah hukuman hudud. Baik, seterusnya kesalahan qisas dan diyat. Qisas ialah hukuman balasan yang sama dengan kesalahannya. Contoh, membunuh dengan sengaja, maka hukumannya bunuh dibalas bunuh. Kemudian diyat pula ialah ganti rugi dalam bentuk harta iaitu wang ringgit. Baik, kesalahan-kesalahan di bawah hukuman qisas dan diyat. Apa dia kesalahannya?
Baik, yang pertama membunuh dengan sengaja, yang kedua membunuh dengan tidak sengaja, yang ketiga membunuh dengan separuh sengaja, yang keempat memukul atau mencederakan dengan sengaja. Dan boleh ditambah iaitu jenayah selain nyawa dan menggugurkan kandungan bagi kesalahan-kesalahan di bawah hukuman qisas dan juga diyat. Baik, seterusnya hukuman takzir. Baik, takzir ialah hukuman yang ditentukan oleh hakim ataupun ulil amri iaitu pemerintah. Okey. Oleh itu, untuk memastikan hukuman tersebut dilaksanakan mengikut dasar perundangan, okey, maka para fuqaha telah bersetuju menentukan garis panduan bagi menetapkan hukuman takzir. Apakah garis panduan tersebut? Baik, kita lihat. Okey, garis panduan bagi menetapkan hukuman takzir. Di sini ada 5. Yang pertama ialah tujuan. Tujuan hukuman takzir ini ialah untuk menjaga kepentingan awam. Okey, hukuman takzir ini dikenakan hendaklah memenuhi tujuan tersebut iaitu menjaga kepentingan awam, bukan untuk menjaga kepentingan individu atau kelompok tertentu sahaja. Okey. Baik, yang kedua, garis panduan yang kedua ialah dipertimbangkan kesannya yang baik. Okey, dipertimbangkan kesannya yang baik untuk apa? Untuk menolong orang yang bersalah dan juga masyarakat supaya terhindar daripada melakukan kesalahan itu lagi, kesalahan yang sama. Okey. Yang ketiga, seimbang antara kesalahan dengan hukuman. Maksudnya perlu dijagalah keseimbangan tersebut antara kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukuman takzir. Maksudnya seimbang. Satu kesalahan tu seimbang dengan hukuman yang ditetapkan. Okey? Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukuman takzir. Jadi kena seimbanglah. Kalau kesalahannya besar, maka hukumannya pun besar. Kalau kesalahannya kecil, maka perlu seimbang dengan hukuman yang telah ditetapkan. Kemudian dasar hukuman takzir. Dasar hukuman takzir ialah untuk keadilan. Yang kelima, hukuman takzir tidak melebihi hukuman hudud. Maksudnya hukuman hudud hukumannya besar, jadi hukuman takzir hukuman yang ringan-ringan sahaja, tetapi masih lagi menjaga kepentingan awam. Okey, bukan menjaga kepentingan individu ataupun sesuatu kelompok. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Apa-apa persoalan boleh tanya Ustazah dalam grup WhatsApp. Dan tugasan Ustazah akan hantar dalam grup WhatsApp juga. Okey, baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.